Rancangan santapan jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari Jumaat dalam My Quran Time, baca faham amal. Pada hari ini kita amat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita untuk bersama pada hari ini bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Al-Fadil Ustaz Fazrul. Salam Jumaat mubarakah. Penuh barakah Ustaz. Penuh barakah Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan pada rakan-rakan tuan-tuan puan-puan yang berada di depan kaca TV pada hari ini. Terus istiqamah ya, sebahagiannya mungkin dalam persediaan untuk menunaikan solat Jumaat. Tapi yang pastinya tuan-tuan dalam siaran secara langsung ataupun ulangan, tuan-tuan dapat terus melihat kepada menonton kepada halaman 376, halaman akhir daripada surah Asy-Syu'ara, surah yang berkaitan dengan para penyair. Dan pada hari ini baru kita akan bertemu istilah syu'ara yang menjadi asas kepada nama surah yang ke-26 ini. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan sinopsis halaman 376. Pada ayat yang ke-207 hingga 212 kita akan terus melihat kepada peringatan, ya, seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus memberi peringatan demi peringatan, kerana manusia memerlukan peringatan pada setiap masa untuk memastikannya tidak terjerumus kepada lembah yang tidak diingini. Dan kemudian pada ayat 213 hingga ayat 220, adab seorang dai pendakwah dan apakah kewajipannya. Diikuti pada ayat yang ke-221 hingga 227, penghujung bagi surah ini, bantahan terhadap pendustaan orang musyrikin yang mengatakan Nabi adalah dukun ataupun seorang penyair, tetapi Allah mengangkat penyair yang beriman, yang beramal soleh, yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita baca daripada ayat 207 hingga 220 sebagai permulaan hari Jumaat ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pejam celik kita berada di halaman yang terakhir surah Asy-Syu'ara. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita masih lagi berkesempatan untuk melihat halaman-halaman seterusnya, surah An-Naml, surah yang seterusnya, insya-Allah. Mudah-mudahan Ustaz, Al-Qasas dan sebagainya terus ke atas. Sikit lagi tinggal Ustaz. Allahu akbar. 10 juzuk lagi Ustaz. Allahu akbar. Masya-Allah. Mudah-mudahan ke hujung insya-Allah. Baik. Jadi kita nak mula bacaan kita, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, ayat yang ke-207 sehingga ayat 220. Ayat dia pendek-pendek saja, jadi insya-Allah mudah-mudahan dapat kita baca dengan baik insya-Allah. Jom kita mulakan dengan bacaan permulaan murattal Saba insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 207 hingga 220 mengakhiri Ustaz ya. Halaman yang akhir ini, bahagian yang pertama, Allah mengingatkan kepada kita pada ayat yang ke-207 tentang orang-orang yang diberikan mata'nahum, diberikan nikmat ya, diberikan peluang. Allah kata ma aghna anhum ma kanu yumatta'un, iaitu nescaya tidak berguna bagi mereka kenikmatan yang mereka rasakan. Mereka diberikan ya, merujuk kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diingatkan, diberikan peluang, diberikan pelbagai kenikmatan, tetapi mereka itu tidak kembali kepada Allah, tidak mahu bertaubat Ustaz ya. Bukan dia rasa makin saya maju, makin saya kena dekat dengan Allah, tetapi dia rasakan makin dia maju, makin dia banyak nikmat, dia rasa bahawa dia boleh happy go lucky ya, dia tidak mahu kembali kepada Allah. Wama ahlakna ya, Allah menyatakan dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri kecuali padanya ada apa? Munzirun, iaitu ada pemberi peringatan. Ini adalah satu formula yang diberikan oleh Allah Subhanahu taala bahawa sebenarnya tugas pemberi peringatan ini penting Ustaz ya. Pasal bila ada pemberi peringatan, kalau lawan kepada pemberi peringatan tersebut, maka bersedia untuk dihancurkan ataupun azab akan kena kepada sesuatu kaum. Tetapi kaum itu kalau dia buat masalah, dia terlupa apa sebagainya, tidak ada pemberi peringatan,
maka dia tidak akan dihancurkan, ya. Allah akan hantar dulu peringatan demi peringatan kerana Allah menyayangi kepada kita semua. Zikra, Allah mengingatkan, ini adalah peringatan, ya. Wama kunna zalimin, dan Allah tidak pernah menzalimi kepada sesiapa. Pasal ada yang kata bahawa Allah mengapa ada orang yang tak Islam, sepatutnya lahirkanlah semua Islam contohnya, ataupun mengapa ada yang buat jahat, sepatutnya Allah boleh jadi baik, jadikan mereka baik. Tapi sebenarnya Allah menghantar peringatan. Peringatan itu sebenarnya Allah menguji, bila beri satu peringatan sama ada mahu sombong ataupun tidak sombong, ya. Kalau tidak, kita jadi macam malaikat lah, Ustaz. Ya, semua orang baik dan kita bukan manusialah yang mempunyai pilihan dalam kehidupan. Pada ayat yang ke-210, wama tanazzalat bihi asyayatin, ya, Allah menyatakan untuk menjadi peringatan ataupun dan Quran itu tidaklah dibawa turun oleh syaitan-syaitan, ya, tidak layak, ya. Wama yanbaghi lahum wama yastati'un. Allah mula menjelaskan pada hujung ini berkaitan dengan Quran yang dipersoalkan oleh orang-orang kafir di waktu itu. Dia kata ini tidak hebat, dia kata ini lebih kurang macam perkataan biasa. Sebenarnya bila Allah kata ia bukan diturunkan oleh syaitan, ya, dan tidak mampu pun, nak ceritanya apa? Quran siapa baca memang jadi baik, insya-Allah. Walaupun dia mungkinlah awal-awalnya kokak ke ataupun kefahamannya mungkin tidak dalam, tapi selagi kita terus bertakwa dan juga mentaati Rasul dengan mendalami, mendekati Quran, tidak mungkin Quran ini menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cabarannya ialah bila orang kata alah baca Quran pun bukan apa-apa, kan. Perkataan itu sebenarnya perkataan syaitan. Ya, yang kita harap kita tidak bersekongkol dengan perkataan begitu. Kalau kita perasan, Ustaz, ya, dalam ayat-ayat surah Syu'ara ni pendek-pendek, kan. Dia punya mesejnya pun kadang-kadang begitu, ya. Tetapi inilah yang dikagumi, ya. Kerana apa? Kalau kita tengok innahum anis sam'i lama'zulun, ayat 212, sesungguhnya untuk mendengarkannya pun mereka dijauhkan. Ya. Nak ceritanya apa? Dengar Quran ini adalah satu anugerah, Ustaz. Ya, syaitan tidak boleh dengar Quran, ataupun kalau dia dengar pun dia rasa macam macam tersumbat. Ya, dia rasa macam tak berapa best sangatlah, ya. Walaupun kita mungkin ada rasa resah, gelisah, tuan-tuan, ya. Kita ada masalah, tetapi Quran ini dia buang dia punya resah, gelisah dan juga yang tersumbat itu, ya. Kecuali bila sikap kita itu sendiri yang tidak benar-benar memerlukan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar, ya, jangan kamu sekali-kali minta selain daripada Allah, fatakuna minal mu'adzabin, nescaya seseorang itu akan menjadi orang yang diberi azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bercakap tentang ayat 213 sekali lagi, syaitan dia tidak akan membawa Al-Quran. Syaitan dia mengajak kepada syirik kepada Allah Subhanahu taala, ya, tapi dinyatakan dalam bentuk fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan doa, jangan minta kecuali daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masalah, memang kita ada masalah personal, tuan-tuan. Mungkin kalau kita minta senaraikan, misalnya 100 masalah kita boleh senaraikan dalam keluarga, dalam organisasi, dan bila kita minta pertolongan daripada Allah, bukan pakai tangkal. Itu masih ada lagi sekarang, Ustaz, ya. Pakai bomo, ya. Apa lagi? Kubur, yang pergi ke kubur nak minta nombor, minta nombor. Dah syirik kat kubur, minta nombor pula tu. Ya, tapi ada pula yang minta kat kubur wali, dia kata pasal nak anak dia pandai tadabbur, Ustaz. Bukan tadabbur, pandailah, kan, bijak apa sebagainya. Tak payah, tuan-tuan, ya. Kita kena bersihkan perkara ini, dan inilah perjuangan para nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat 214, ya, Allah mengingatkan kepada Nabi, juga mengingatkan kepada kita, ya, pada hari ini bila kita baca ayat 214 dan 215 ini adalah antara dua disiplin penting. Bagaimana tanda seseorang itu makin dekat dengan Al-Quran, makin jauh daripada godaan syirik syaitan. Kita baca sekali lagi ayat 214, 215 agar kita dapat ambil noktah ataupun poin penting, Ustaz, ya. Betul, pasal khawatir nanti bila pendek ni dah belum lagi bercakap tentang ulang banyak kali. Betul. Ya, kadang-kadang kita rasa mengapa Allah ulang banyak kali, tapi sebenarnya ulang banyak kali ini penting pasal kita pun, Ustaz, makan pun banyak kali. Kan, kalau ada yang kata saya ni asal ulang-ulang ni bosan lah, katakan begitu, kan. Cuba tanya, kalau makan tu pernah bosan tak? Kalau bosan makan,
Maksudnya iman kita perlu makan berkali-kali zikra, peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita baca apakah peringatan ayat 214 215. Baik, terima kasih al-Fadhil Ustaz Fazrul. Menarik ya, ayat yang ke-215 dia ada kalimah wakhfid. Teringat dalam surah Al-Isra wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Itu untuk dengan mak ayah. Mak ayah Ya. Yang ini kita perhatikan untuk siapa wakhfid ini. Jom kita baca terlebih dahulu ayat 214 dan 215. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 214 dan 215. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, orang-orang yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Yang pertama adalah kepada asyiratak, misalnya kepada ahli keluarga kita kena beri peringatan. Jangan kita sekadar beri peringatan pada orang ramai jauh daripada kita, tapi ahli keluarga kita tak pun beri peringatan, ingatkan jumlah solat, jumlah baca Quran. Ini adalah seruan kepada Nabi dan juga kepada kita. Ya, jangan tinggalkan ya seruan untuk mengajak orang terdekat, adik-beradik kita, kepada ahli keluarga kita. Kita tahu perkara tersebut, tetapi bila Allah perintahkan ini, maksudnya ia adalah satu perkara yang penting. Penting ya, terutama macam saya lah Ustaz ya, beri ceramah dekat tempat lain ya, tapi dekat rumah kejut anak tu itu orang lain kan, tak kena ya, si ayah yang kena kejutkan ya, kena ingatkan tentang baca Quran, di samping ya pasangan untuk bekerjasama mengingatkan ahli keluarga. Dan yang keduanya apa? Wahfud, iaitu dan rendahkanlah dirimu. Ya, kalau Ustaz cakap tadi surah Al-Isra, rendahkan diri kepada kedua ibu bapa. Ya, kita perlu merendah diri, perlu kalau walaupun mak minta macam-macam ke ayah minta macam-macam, selagi tidak menyalahi kepada peraturan Quran, maka perlu direndahkan diri. Ya, selain daripada kita mungkin pangkat besar ke, lulus sampai ke universiti ke, mak mungkin tak belajar tinggi, ayah tak belajar tinggi, tapi jangan sekali kata mak tak faham. Jangan cakap begitu ya, adik-adik ya, terutama bila nak meningkat remaja tu ya, kadang-kadang dia rasa macam dia rasa tak puas hati, mak ni tak faham, saya ni zaman 2021, mak zaman apa? Jangan. Perkara-perkara itu dalam surah Al-Isra. Dalam ayat yang ke-215 ini Allah menyatakan, rendahkan sayapmu itu, rendahkan dirimu itu kepada orang yang mengikutimu dari kalangan orang yang beriman. Follower, pengikut Nabi di kalangan para sahabat, Nabi kena merendah diri. Walaupun mereka itu mungkin orangnya hamba abdi seperti Bilal, mungkinlah tidak tinggi pangkatnya seperti Abu Sufyan pada waktu Mekah Ustaz ya, tetapi Nabi dijelaskan sila merendah diri bersama dengan mereka. Seruan untuk kita juga. Jangan pilih bululah Ustaz ya. Kalau orang beriman itu kita kena utamakan, kerana itu dua anugerah besar. Ibu ayah dalam surah Al-Isra, dan juga ada sahabat yang beriman. Kalau dia beriman itu perlu kita hargai pada setiap masa. Jangan dihina, jangan diketepikan kerana saya ada jumpa golongan yang bangsawan. Bukan ya, iman sebagai tanda aras yang penting sebagai seorang yang adil dalam kehidupan. Pada ayat 216, fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Tetapi kalau ada di kalangan mereka yang derhaka bukan kufur ya, derhaka kepada perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah aku bara', saya berlepas diri daripada apa yang kamu lakukan, wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan bertawakkallah kepada al-azizir rahim. Perkataan azizir rahim banyak kali ulang Ustaz. Betul, ya, sepanjang Quran ini Allah bercakap tentang al-azizir rahim ketika peristiwa nabi-nabi yang dihancurkan dan juga tumbuh-tumbuhan di peringkat surah Al-Syu'ara. Apakah kepentingan ayat 217 ini? Tawakal itu kepada Tuhan yang memang kuat pun, yang berkuasa buat apa-apa, tetapi
Tuhan yang penyayang, memberi peluang pada kita. Jadi kalau kadang-kadang kita suruh orang buat sesuatu Ustaz ya, dia bila dia tak buat tu kita rasa marah. Betul. Kan, di tempat kerja ke, di rumah ke, apa sebagainya. Tetapi sebenarnya kita, kalau dia derhaka itu derhaka Allah, kita barak. Betul. Tapi kalau ia hanyalah hak kita, minta ambil air contohnya, bukan hak Allah pun. Betul. Hak kita, jangan sampai barak. Betul. Jangan sampai berlepas berputus akal apa sebagainya, tak ada ya. Kita tetap juga akan tawakal kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu taala untuk baiki anak dan juga pasukan kita untuk berjuang ke hadapan. Ini disiplin-disiplin dalam membuat kebaikan, membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu syatana, mengacau ataupun menggoda. Inilah 88 kali disebut di dalam Al-Quran, dan Allah menyatakan tentang perkara ini pada ayat 210. Dan lepas rehat nanti pun kita akan tengok sekali lagi pasal syaitan adalah lawan kepada seruan daripada Al-Quran. Dan surah Asy-Syu'ara ini membawa mesej apa, iaitu kalau syair itu membawa kepada syaitan, itu dicela. Tetapi kalau syair itu atas dasar iman dan amal soleh, maka itulah yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, kita akan lihat syair pada zaman dahulu, apa kaitan zaman sekarang? Adakah nak kena bergurindam syair lagi, ataupun dia ada kaitan dengan lagu yang tuan-tuan minati? Kita kembali selepas ini My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Munajatku dalam syahdu merindui maghfirahmu, mardiyahmu dalam restu, harapan tulusnya hatiku, ku rindukan pimpinanmu, keagunganmu dalam doaku, kebesaran pada kudratmu, ia membina rohaniku. Tuhan, ku bisikkan kerinduan, keinsafan, pengharapan. Dapatkan yang original daripada abang-abang Rabbani subhanallah. Itu lirik yang kalau kita lihat Ustaz ataupun kita duduk seketika, dia meruntun juga meruntun jiwa kita Ustaz ya. Sebenarnya itulah yang disampaikan dalam surah Asy-Syu'ara di hujung ini berkaitan dengan tawakal kita ini kepada Al-Azizur Rahim Ustaz ya. Diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menyatakan allazi yaraka hina taqum, ayat 218. Allah sentiasa memerhati kamu ketika kamu berdiri solat itu. Jadi maksudnya bila Nabi bermunajat ya, sebenarnya Allah perhati. Dan kalau kita bermunajat pada Allah, kita ada cabaran Ustaz ya. Betul. Dalam hidup kita ni, kalau bercakap tadi tentang nak ingatkan ahli keluarga, nak bersama dengan orang beriman, tapi adalah masa-masanya yang kita kecewa, ada yang tak seperti yang kita harapkan. Allah kata ketika munajat kita, tawakal kita itu digantungkan kepada Al-Azizur Rahim, dan Allah perhatikan allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin pada ayat 219, iaitu Allah memerhati gerak-geri Nabi ketika sujud tersebut. Masya-Allah. Ketika sujud, banyak-banyak posisi dalam solat Allah fokus pada sujud Ustaz ya. Dan lebih daripada itu, innahu huwas samiul alim, Allah amat mendengar, terutama waktu apa Ustaz? Ya, waktu sujud. Betul. Ya, itu sebabnya munajat tadi itu ketika sujud, dan juga kalau waktu kita berdoa ke, kita terus lafazkan
Moga-moga Allah terus bantu kita menghadapi cabaran, ya. Apakah cabaran seterusnya? Kita akan lihat sebentar lagi. Kita ikuti tajwid dah. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, ibu ayah, mari kita lihat sejenak perkongsian tajwid kita pada hari ini. Masih lagi kita berkisar tentang tafkhim dan juga tarqiq. Mari kita lihat paparan yang disediakan, iaitulah huruf ra yang harus dibaca tafkhim ataupun tarqiq. Maksudnya huruf ra yang boleh baca tebal ataupun boleh baca nipis. Bila keadaannya? Iaitu huruf ra sakinah ataupun huruf ra mati kerana waqaf, maksudnya ra tu berbaris. Tapi kita matikan dia dengan sebab kita nak waqaf, nak berhenti bacaan kita. Dan sebelum huruf ra tu mesti ada huruf isti'la, kan, yang sukun juga, yang mati juga. Dan sebelum huruf isti'la itu ada huruf berbaris bawah. Panjangnya otak. Itulah penerangannya. Nak senang, jom kita lihat contohnya. Contohnya dalam surah Saba, dalam surat 429 ayat yang ke-12, iaitulah Bismillahirrahmanirrahim. Wa asalna lahu 'ainal qitr. Baik. Fokus kita ialah pada kalimah al-qitri. Itu dia. Kalimah al-qitri, ra itu berbaris bawah, kan? Tapi kita matikan ra tu sebab apa? Sebab kita waqaf. Kita nak berhenti bacaan kita. Maka kita lihat huruf ta. Syarat yang pertama, ta tu adalah huruf isti'la, betul? Ta tu huruf isti'la yang sukun, yang mati baris dia, betul? Kemudian sebelum huruf ta, huruf qaf. Huruf qaf berbaris bawah. Maka ra tadi nak bunyi apa? Dia boleh bunyi tebal ataupun nipis. Kan? Cuba tuan-tuan dan puan-puan, ibu, sahabat-sahabat semua, tuan-tuan, ibu ayah sekalian, cuba sebut kalimah al-qitri, itu tipis. Al-qitr, kita matikan dia, kan? Al-qitr, tipis. Ataupun boleh baca tebal. Al-qitr. Dua keadaan, harus baca tipis, harus baca tebal. Sekali lagi. Al-qitr, tipis. Al-qitr, tipis. Yang tebal al-qitr. Al-qitr. Jadi ingat, sebelum huruf ra ada huruf isti'la yang sukun, dan sebelum dia ada huruf berbaris bawah, harus baca tebal ataupun nipis. Wallahu a'lam. Selamat mencuba, insya-Allah. Selamat mencuba, Ustaz, ya. Alhamdulillah, kita teruskan istiqamah bersama Al-Quran, ya. Menarik satu komentar tentang surah Asy-Syu'ara, Ustaz. Kan dia ulang banyak-banyak, ya, mesej yang sama, ya. Rupa-rupanya kita nak baca selepas ini, memang Quran ni samalah. Allahuakbar. Betul. Dia tak ada hari ini Qurannya, besok, minggu depan, tahun depan ada pula Quran dengan pop ye-ye, tak ada. Dia sama sahaja. Betul, Quran yang nak menunjukkan ia datang daripada Tuhan yang sama, Rasul mesejnya sama, dan jangan bosan dengan benda yang sama, kerana yang berbeza-beza nanti dapat dekat syurga, Ustaz. Kat sana nanti macam-macam lah, ya, pelbagai jenis buah-buahan apa sebagainya, tapi di sini mesejnya tetap sama. Dia berbanding dengan ada orang kalau tengok cerita movie ke, tengok drama ke, lagu ke, mula-mula dia suka, lepas tu dia tak ada nak tukar lagi, nak bayarkan tiket bagi tengok pun tak nak dah. Tak apalah, ya. Jadi Quran menariknya, walaupun sama baca berkali-kali, Ustaz, dia tidak pernah bosan, kecuali orang yang bosan dengan Tuhan lah. Jadi kita harap, kita doa pada Allah Subhanahu taala, kita dapat gambaran bila kita baca surah Asy-Syu'ara yang banyak berulang ini. Kita teruskan dengan ayat yang ke-221 hingga ke hujung. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, sahabat-sahabat kita di ruangan Facebook tu, jom kita nak sambung bahagian kedua ni. Sabarkan, sabarkan. Kalau ada yang belum sharekan kepada kawan-kawan kita, kongsikan pengajian My Quran Time kita, insya-Allah taala. Mari kita menyambung ayat 221 sehingga ayat 227 dengan murattal Hijaz, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم
يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 221 hingga 227 membuat kesimpulan Ustaz ya, bagaimana ya bahawa dalam zaman Nabi Musa alaihi salam yang paling tinggi pada waktu itu adalah ahli sihir, yang berilmu akhirnya tahu bahawa Nabi Musa tidak membawa sihir tetapi membawa mukjizat. Pada setiap nabi-nabi itu ada orang-orang yang pakar pada sesuatu perkara, teknologi pada zaman tersebut, dan bila mereka ini ada ilmu sahaja, bila ada ilmu sahaja, maka mereka dapat kenal pasti mukjizat yang turun pada waktu itu bukanlah perkara sihir ataupun penipuan ataupun sesuatu yang bernilai rendah. Maka apakah asas kepada rendah tersebut? Dia dibawa oleh syaitan yang dinyatakan pada ayat 221, iaitu hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin, ya, iaitu maksudnya mahukah aku beritahukan kepadamu kepada siapakah syaitan itu akan turun. Syaitan akan turun pada siapa? Kepada orang yang berbuat dusta, yang berbuat dosa. Afaq itu maksudnya fitnah Ustaz ya. Fitnah ataupun pendusta, dan athim itu adalah orang yang sentiasa buat dosa. Bila banyak sangat orang tu buat dosa, syaitan akan mula masuk kepada orang tersebut, yulqunas sam'a wa aktharuhum kadhibun, iaitu mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka sedangkan kebanyakan mereka orang yang berdusta. Jadi itu mekanismenya Ustaz ya. Orang yang buat dosa, syaitan masuk, dan akhirnya banyak penipuan daripada orang yang berbuat dosa tersebut kerana dia digoda oleh syaitan. Tetapi kalau katakan kita buat dosa, kita istighfar cepat-cepat kepada Allah, kita baca Quran, yang keluar daripada kita perkataan yang bagus-bagus, yang benar, sudah tentunya daripada Al-Quran. Lidah ini, hati ini akan diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wasyu'ara pada ayat 224, para penyair pada zaman Nabi itu, ya, itu adalah teknologi paling tinggi dalam sosial pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yattabi'uhumul ghawun, dia itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Ya, orang yang sesat ini orang yang dia ekstrim Ustaz ya, dia ghawa, dia melampau daripada jalan yang sebenarnya. Dia bukan nak ikut jalan yang lurus, dia ikut jalan yang tidak lurus. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Apakah kamu tidak memerhati kepada mereka itu, para syair syuara ini, apa kerja mereka? Mereka turun ke lembah-lembah. Dia pergi ke lembah, pergi ke sana ke sini untuk cari apa? Cari follower Ustaz. Kalau dekat sana ramai orang, dia bersyair lah, bersyair. Tak ramai dia pindah lagi.
Kerana apa? Kerana di sebalik ramai orang itu adalah duit. Ya. Lepas dia dah bersyair itu, nanti masuklah dalam kotak mereka, okey, dapatlah duit, itu sumber pendapatan mereka. Jadi itu sebabnya dalam surah Asy-Syu'ara ini banyak kali nabi-nabi bercakap bahawa kami tak minta ganjaran. Ganjaran Allah bagi kami rezeki macam-macam cara, tapi kami bukan minta daripada kamu. Ini yang disampaikan pada ayat 225, perkataan yahimun ini seperti unta, Ustaz. Allah. Unta yang dia berlega-lega, ya. Dia cari apa? Dia cari tempat yang ada air, ya. Jadi para penyair ni dikaitkan macam unta. Ya, tak ada hala tuju, yang penting dapat air bagi mereka duit lah. Dapat duit dan dapat dia punya follower. Dia sanggup tukar dia punya lagunya, tukar lirik. Yang penting sila happy, sila tepuk tangan. Kalau tak ada orang tepuk tangan, okey, dia jalan lagi. Dia cari lagi audience. Dan ini berlaku pada waktu bila zaman sekarang juga, Ustaz. Ada orang yang kerjanya untuk menghiburkan orang, buat lawak apa sebagainya yang tidak membawa message. Istilahnya tadilah iaitu ghawun, ya, iaitu sesat. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Mereka cakap apa yang mereka tidak buat. Ini sifat-sifat para penghibur pada zaman Nabi. Nak mengingatkan pada kita, kalau boleh drama ataupun filem, penyanyi, pelawak apa sebagainya, kalau boleh bila tengok pada ayat ini kena segan sikit, Ustaz. Insya-Allah. Jangan kita buat lawak kerana lawak, okay, tetapi kerana Allah puji. Di ayat yang ke-227 itu, pujian daripada Allah kepada Hasan bin Sabit. Beberapa orang sahabat memang penyair, tetapi mereka itu diangkat. Bukanlah semua penghibur ini hina. Ya, apabila mematuhi ayat 227, inilah juga, ya, kalau mereka ni beriman, Ustaz, ya, mereka ini yang macam ahli sihir yang alim tadi itu. Subhanallah. Dia menjadi pejuang, ya. Mari sama-sama kita baca ayat 227, mengetahui apakah sifat-sifat penghibur yang diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, hebat kalau ayat ini diangkat dan diberi faham kepada semua karyawan. Subhanallah. Insya-Allah yang mendengar ini karyawan yang ada, kita bersama. Baik, insya-Allah. Jom kita baca sama-sama ayat yang ke-227, ayat yang terakhir dalam surah Asy-Syu'ara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وسيعلم الذين ظلموا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman dan berbuat kebaikan serta banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi kerana menjawab puisi orang kafir, dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali. Inilah sifat-sifatnya, Ustaz, ya, kepada YouTubers, ya, kepada Insta famous, ya, siapa-siapa yang ingin menghiburkan, membawa mesej kepada masyarakat, jangan sampai Allah tempelak kita, ya, kerana daripada hari ke hari menagih kepada likers dan juga apa, Ustaz, komen, kan, dan juga sanggup buat apa-apa saja, menari yang tak tentu pasal demi konten, ya, konten, ya, untuk menarik perhatian orang-orang yang ghawun, orang-orang yang melampau ataupun yang lalai. Tetapi kalau katakan yang pertama, illal ladzina amanu, ya, kecuali kalau atas dasar iman kita buat.
Ya, atas dasar iman sudah tentunya panduannya daripada al-Quran, dan beramal soleh, ajak orang kepada amal yang baik ya dalam kehidupan, dan banyak-banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, bukan makin lupa Tuhan ya, menyebabkan orang jauh daripada Quran ya, walaupun mungkinlah tak semesti baca Quran Ustaz ya, tapi mesej itu menyebabkan orang makin lagi berbuat kebaikan. Wantasaru. Apa perkataan wantasaru? Ada kaitan dengan ayat yang ke-216 sebentar tadi, fa in asau. Macam mana Ustaz? Wa in fa in asau. Betul. Ya. Betul. Jika kamu derhaka. Kita kena faham bahawa di Mekah ini tidak ada solat lagi. Betul. Tidak ada zakat, tidak ada haji, tidak ada pakai tudung apa sebagainya. Perjuangan pada waktu itu adalah perjuangan untuk tauhid ya, kepada Islam, tauhid, dakwah kepada Islam. Jadi kalau ada orang tak nak sokong Nabi berdakwah, itu adalah orang yang derhaka. Maka pada ayat yang ke-227 ini, wantasaru itu maksudnya apa? Mendapat kemenangan kerana para penyair pada waktu itu Ustaz ya, dia membuatkan apa, Hasan bin Sabit ya, dia bawa syair itu menyebabkan kemenangan pada Islam. Subhanallah. Yang itu okey. Ya, YouTubers sila ya, kalau itu membawa mesej kebaikan, menyebabkan Islam ini makin difahami, Quran makin dekat ya, dalam pelbagai bentuk, ilmu syiarnya makin tinggi, silakan ya, walaupun selepas dizalimi. Pasal mereka buat syair itu Ustaz ya, bila buat syair kebaikan lawan kepada keburukan, mereka kena hentam. Betul. Lepas tu dia kata lah, nak jadi YouTuber baik buat apa kan, bagilah gosip-gosip sikit contohnya, tapi tetap juga dia sabar. Teruskan tuan-tuan sekalian, wasaya'lamul ladina zalamu, nanti kita akan tahu siapa yang zalim ini akan pergi ke mana. Orang syair, penyair, entertainers, penghibur yang baik ini akhirnya pergi ke mana? Pergi ke syurga ya. Tetapi bagi mereka yang zalim ini, yang mencari di wadi-wadi, lembah-lembah tersebut, mereka akan dihina ya, akan diterbalikkan, yang qalibun pada ayat 227, membawa kepada resolusi kita pada hari ini Ustaz ya. Sama-sama kita perhatikan, iaitu pada hari ini kita mengambil pelajaran daripada halaman 376, sering mengambil peringatan agar tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan segala nikmat yang Allah beri, segala masa yang Allah beri, segala peluang umur, sebenarnya kita perlu ambil peringatan. Yang pertama. Yang kedua, sering mendengar al-Quran kerana ia tidak disenangi oleh syaitan. Confirm, itu pasti ya. Makin lagi kita dengar, kita bersama al-Quran, kita akan diubah oleh al-Quran dengan perkataan yang baik, jauh daripada perkara-perkara yang ghawa, yang melampau, yang tersimpang daripada jalan kebenaran. Yang ketiga, menganjurkan majlis dan peringatan sesama ahli keluarga ya, agar kita tidak lepaskan, tidak mengabaikan orang terdekat, untuk kita bawa bersama menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita berdoa dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman wa Ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami Ya Allah. Ampunilah dosa mak ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, birahmatika Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikan mata kami mata yang senantiasa melihat kalam-Mu Al-Quran. Telinga kami Ya Allah, telinga yang tidak pernah jemu-jemu mendengar lantunan bacaan ayat-ayat Allah, ayat-ayat-Mu Ya Allah. Hati kami Ya Allah, hati yang senantiasa dibaluti dengan kerinduan, dengan usaha, dengan kekuatan untuk terus mendalami Al-Quran. Lidah kami lidah yang fasih menyebut 6,236 ayat daripada Al-Quran. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan kami, zuriat keturunan kami, orang-orang yang menjaga salat, mendirikan salat, yang menghidupkan agamamu di rumah kami, dalam kehidupan kami. Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz ya, menjadikan diri dan keluarga kita mengikut pada panduan al-Quran, dijauhkan daripada hiburan yang mendekatkan diri kepada syaitan ya. Kalau hiburan itu berteraskan al-Quran, itu yang kita perlukan. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan al-Quran. Salah satu platform tuan-tuan pada hari Jumaat ini untuk kita menyumbang lebih banyak, harapnya Allah terima. Jadikan ini sebagai satu perjuangan, seperti mana kalau
dinyatakan pada ayat 227 wantasaru, ya, wantasaru, untuk seseorang itu mendapat kemenangan. Kita gunakan dengan harta kita, dengan kemahiran kita. Bagi adik-adik yang pandai main Instagram ataupun TikTok, gunakan untuk menangkan Islam. Betul. Jangan menangkan syaitan yang dinyatakan pada surah ini. Jadi kita ingin juga mengumumkan tentang satu program yang istimewa pada hari Sabtu dan Ahad ini, World Quran Convention, ya, yang akan berlangsung pada hari Sabtu dan Ahad ini. Kita boleh saksikan Fatherless Homes, ya, sebagai salah satu tema penting untuk kita melihat bagaimana nak memastikan, ya, bahawa setiap rumah, walaupun ayah itu tidak ada, tetapi masih berfungsi. Betul, dan kalau ayah itu tak ada, betul, tetap juga ada. Macam mana itu kita nak pastikan institusi ayah ini penting dalam keluarga. Tuan-tuan boleh ikuti pada di mana Ustaz? Ya, di secara online. Di Sinar Harian dan juga Quran Hour. Jangan lupa Sabtu dan Ahad ini 18 dan 19 Disember. Insya-Allah. Jadi World Quran Convention jangan lupa ikuti, ya, daripada pagi Ustaz, ya. Betul, Ustaz. Pada pukul 9 pagi itu terus sampai tengah hari, dan saksikan maklumat di online. Kita bertemu lagi insya-Allah. Jadi kita akan bertemu lagi. Quran Time masih lagi ada. Masih lagi ada ulangan pada malam ini dan juga pagi esok, dan halaman ulang kaji terus seperti biasa juga. Biasa juga insya-Allah. Jadi teruskan kita bersama dengan My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.